Bila sebut sahaja tentang pencuci mulut yang berasaskan coklat, majoriti daripada masyarakat kita pasti akan terbayang brownies, dan saya yakin ramai terbayang akan brownies yang berbentuk segi empat sama yang sering dibawa ke majlis-majlis makan. Akan tetapi, pada hari ini saya ingin mengulas tentang brownies yang berbentuk bulat atau lebih senang dipanggil sebagai biskut brownies. Sebelum saya teruskan pengurusan saya, nama saya Siti Nurhani binti Husin dengan nombor mesyik 211148 dan video ini merupakan video tentang ulasan produk pilihan saya. Tujuan saya memilih biskut brownies ini sebagai produk untuk diulas kerana boleh dikatakan produk ini menjadi pilihan utama rakyat Malaysia lebih-lebih lagi ketika waktu raya. Hal ini demikian kerana bukan sahaja rasanya yang sedap, akan tetapi masyarakat lebih tertarik dengan kombinasi di antara brownies dan juga biskut, di mana menghasilkan biskut brownies yang rangup ini. Pengolahan produk ini menambat hati rakyat kerana kreativiti dan kesungguhan pengusaha dalam memenuhi permintaan masyarakat untuk mewujudkan brownies yang lebih tahan lama dan tidak cepat rosak, dan pada masa yang sama masih mengekalkan rasa brownies yang sebenar. Produk ini tidak lagi asing di Malaysia dan ini terbukti apabila dapat dilihat ramai pengusaha telah menceburkan diri dalam bidang penghasilan biskut brownies ini. Puan Nur Izzati Zalaluddin atau lebih mesra dikenali sebagai Zeti Zalaluddin tidak terkecuali daripada melibatkan diri untuk menghasilkan produk ini, iaitu di bawah perniagaan yang bernama Odell, singkatan kepada Opah Daily Taste. Perusahaan beliau bermula pada 1 Januari 2020 dan sekarang sudah memasuki tahun ketiga Puan Zeti berniaga di Bandar Seri Aman yang terletak di Bumi Kenyalang, Sarawak. Biskut brownies yang dihasilkan oleh Puan Zeti mempunyai kekuatan tersendiri, di mana seperti yang kita sedia maklum, apabila dengar sahaja tentang brownies, ramai yang bertanggapan ianya mempunyai rasa yang sangat manis. Ini membuatkan masyarakat yang tidak gemar memakan makanan terlalu manis untuk membeli produk sebegini. Akan tetapi, Puan Zeti telah melakukan pengolahan kepada produknya, di mana beliau menggunakan coklat gelap dalam menghasilkan biskut brownies itu. Penggunaan coklat jenis ini merupakan satu inisiatif yang bagus kerana ianya akan menghasilkan biskut yang kurang manis dan sesuai bagi tekak masyarakat yang disebut sebentar tadi. Sebaliknya, tidak dinafikan juga produk Puan Zeti dapat dilihat masih belum berjaya menembusi pasaran yang besar kerana terlalu ramai pengusaha yang kompetitif yang turut menghasilkan produk yang sama dan mempunyai kelebihan sedikit lebih daripada Odell. Oleh itu, disarankan bagi Puan Zeti untuk menitik beratkan kaedah pemasaran 7P dalam perusahaan untuk membantu beliau menjadi pengusaha yang setaraf dengan pengusaha-pengusaha hebat yang lain di pasaran. Mari kita lihat setiap komponen 7P yang disebut sebentar tadi dan cadangan aktiviti yang boleh dilakukan oleh Puan Zeti untuk memastikan 7P ini berhasil. Harga memainkan peranan yang sangat penting dan memastikan produk yang dihasilkan tidak lapuk di pasaran dan menyebabkan produk dilakukan begitu sahaja daripada ingatan masyarakat. Oleh itu, harga yang ditetapkan tidak boleh terlalu mahal membuatkan tiada permintaan terhadap produk atau terlalu murah sehingga menyebabkan kerugian kepada pengusaha. Terdapat beberapa strategi harga yang boleh dilakukan oleh Puan Zeti seperti harga tambah kos, di mana strategi harga ini strategi yang rata-rata digunakan kebanyakan usahawan. Strategi ini menghasilkan harga yang bukan sahaja dapat menampung kos overhead, malahan ada lebihan yang dijadikan sebagai keuntungan kepada perniagaan. Harga ini boleh ditentukan dengan menentukan terlebih dahulu peratus keuntungan yang diingini daripada jualan. Kemudian, kos bahan akan ditambahkan dengan kos-kos yang berlainan seperti kos pekerja, kos overhead dan keuntungan dirancang demi mendapatkan harga yang perlu dijual bagi setiap unit yang dihasilkan. Selain daripada itu, Puan Zeti juga boleh menggunakan strategi harga tokokan untuk menentukan harga produknya, di mana dengan menambahkan suatu jumlah ke atas kos produk dan ianya akan menghasilkan jumlah harga yang perlu dibayar oleh pelanggan. Peratus tokokan dapat dilihat dengan membahagikan harga tokokan dengan kos produk. Dari segi produk pula, ada dua aspek yang perlu dilihat secara teliti oleh Puan Zeti demi memastikan produknya berbeza daripada pengusaha-pengusaha yang lain, iaitu aspek pembungkusan dan penlabelan. Dari segi pembungkusan, buat masa sekarang, Puan Zeti membungkuskan biskut tersebut di dalam plastik yang boleh dibuka dan ditutup semula. Ini merupakan satu usaha yang baik dari Puan Zeti untuk memastikan biskut tersebut tidak lemau apabila pelanggan ingin memakannya semula. Tapi, Puan Zeti boleh membaik pulih pembungkusannya dengan membungkus biskut brownies tersebut ke dalam bekas lut Sina yang bertutup.
Hal ini disebabkan sifat biskut brownies ini terlalu rapuh dan mudah hancur. Pembungkusan dalam plastik sekarang kurang sesuai kerana apabila dihempap dengan benda lain, ia akan membuatkan produk tersebut hancur. Jadi, dengan pembungkusan bekas lut sinar, ia dapat mengurangkan risiko produk tersebut hancur. Bagi pelabelan pula, label juga komponen yang penting di produk kerana ia memperincikan lebih lagi tentang sesuatu produk. Dari segi ini, Puan Zetty kemungkinan boleh meletakkan label yang menulis tentang bahan-bahan yang digunakan semasa penghasilan produk ini untuk memudahkan pelanggan mengesan bahan-bahan yang berkemungkinan mereka alergik terhadapnya dan ambil langkah berjaga-jaga daripada pihak mereka sendiri. Pada awal video, telah saya sebutkan bahawa Puan Zetty masih belum berjaya untuk menembusi pasaran yang besar dan kemungkinan perkara ini terjadi kerana kekurangan aktiviti promosi daripada pihak Odell sendiri. Pempromosian yang dilakukan sekarang adalah menerusi media sosial. Seperti yang kita sedia maklum, untuk mempromosi sesuatu produk bukanlah mudah, lebih-lebih lagi di zaman sekarang di mana kita mempunyai ramai usahawan yang kreatif. Dengan saya adalah daripada melakukan aktiviti mempromosi, Puan Zetty boleh mencuba aktiviti pengiklanan di mana teknik untuk mendapatkan perhatian umum dengan menggunakan mesej grafik. Pengiklanan ini boleh dilaksanakan dengan menyewa 1 atau 2 slot di media sosial atau radio untuk menyalurkan mesej tentang produk yang dijual. Walaupun kosnya agak mahal berbanding mempromosi, tetapi tindakan ini mungkin dapat memberikan impak yang bagus kepada jualan kerana telah membina imej penjenamaan dan membuatkan orang akan mula sedar akan kewujudan biskut brownies ini. Buat masa sekarang, Puan Zetty menjual produknya secara langsung iaitu dengan menjual secara langsung di kedainya yang terletak di Seri Aman dan dia juga turut menjual atas talian seperti di Shopee. Tidak dinafikan dua medium ini sangat bagus untuk mengembangkan perniagaannya, tetapi ada juga kekurangan dua medium ini di mana apabila jual di kedai, pelanggan sasarannya hanya terhad kepada masyarakat di sekitar Seri Aman dan apabila jual di e-dagang, produknya berkemungkinan ditenggelami oleh kedai-kedai yang lain yang mempunyai sejarah banyak produk yang telah terjual. Cara lain yang boleh diaplikasikan oleh Puan Zetty adalah dengan menjual secara tidak langsung di mana menggunakan saluran pertengahan untuk memasarkan produknya. Sebagai contoh, Odell boleh mencari ejen-ejen di sekitar Malaysia untuk mengedarkan produknya di mana cara ini mungkin membolehkan Puan Zetty menembusi pasaran yang lebih besar kerana ada bantuan daripada ejen-ejen untuk memperkenalkan produknya dengan secara meluas. Seperti yang sedia maklum, pelanggan merupakan raja di dalam perniagaan kerana mereka merupakan sumber yang membolehkan perniagaan kita untuk kekal beroperasi. Mereka juga orang yang memainkan peranan yang penting untuk mengembangkan operasi kita kerana apabila mereka berpuas hati dengan produk atau servis kita, mereka akan menyampaikan maklumat tersebut kepada rakan kenalan mereka di mana ini membolehkan orang luar turut menyedari tentang produk kita. Suatu perniagaan tidak akan dapat bertahan sekiranya tidak mempunyai sokongan daripada pelanggan. Oleh itu, demi memastikan kelangsungan perniagaan, Puan Zetty perlu bijak dalam memilih pekerja yang akan berhadapan dengan pelanggan. Pekerja yang dipilih perlu mempunyai sifat profesionalisme yang tinggi kerana setiap pelanggan mempunyai kerenah yang berbeza dan apabila adanya konflik yang berlaku, pekerja tersebut perlu tahu cara atasinya dengan sebaik mungkin yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan pada masa yang sama tidak merugikan perniagaan. Proses merupakan elemen yang penting demi memastikan perniagaan yang efektif untuk menghasilkan produk terakhir. Di dalam situasi Puan Zetty, dalam menghasilkan produk ini, setiap proses perlu dilakukan dengan pantas, cekap dan efisien kerana untuk proses piping adunan ke atas dulang bakar, ianya perlu dilakukan ketika adunan masih panas. Ini untuk memastikan adunan tidak terlalu kering dan membuatkan biskut sudah mengeras di bahagian luar sebelum dibakar. Proses ini dilakukan dengan sangat baik oleh pekerja Puan Zetty kerana mereka telah diberi tempoh masa sebanyak 10 minit untuk mengolah adunan ke atas dulang demi memastikan adunan tidak sejuk sepenuhnya sebelum masuk ke dalam oven. Ini menunjukkan perniagaan Puan Zetty mempunyai cara yang efektif demi menjaga kualiti produknya.
Suasana fizikal seperti lokasi perniagaan dan susun atur kedai atau reruai akan memberi impak untuk menarik perhatian pelanggan. Hal ini kerana tanggapan pertama akan berkekalan selalu dialami oleh mana-mana pelanggan apabila melihat sesuatu perniagaan. Bagi perniagaan Puan Zeti, dapat dilihat usaha beliau dalam menyusun produk dengan kemas ketika membuka reruai. Namun, ada beberapa cadangan yang boleh dilakukan oleh beliau untuk memberikan tanggapan pertama yang baik terhadap pelanggan, seperti dengan meletakkan harga produk-produk di reruai atau di almari produk jika ianya di kedai. Perbuatan ini sangat penting kerana ini akan memudahkan pelanggan untuk membuat keputusan dengan cepat. Jika harga tidak diletakkan, sesetengah pelanggan akan berasa renyah untuk bertanya kepada peniaga tentang harga dan ada juga yang tidak mahu bertanya kerana mereka takut apabila harga yang diberikan ialah harga yang tidak mampu milik membuatkan mereka rasa bersalah jika tidak membelinya. Selain itu, penggunaan nama, simbol atau logo yang bertepatan juga akan membantu penjenamaan perniagaan. Puan Zeti telah memilih warna hitam dan emas untuk menjenamakan produknya di mana tidak dinafikan pemilihan warnanya yang sangat menarik kerana kombinasi dua warna ini menampakkan jenama ini sangat gah di mata pelanggan. Nama Odell juga nama yang kreatif kerana dibentuk daripada singkatan Opah Daily Taste yang tidak pernah digunakan pakai oleh peniaga lain setakat ini dan singkatan tersebut memudahkan pelanggan untuk mengingatinya. Penggunaan logo ini perlu dilaksanakan secara meluas demi memastikan pelanggan sentiasa terbayang akan logo tersebut apabila mereka memikirkan produk kita. Puan Zeti juga dapat dilihat telah memanfaatkan logo ini dengan sebaik yang mungkin ke atas produk dengan mencetaknya ke atas bungkusan produk di mana ia merupakan satu usaha yang baik demi mengkomersialkan jenamanya. Kita sudah pun menghampiri ke penghujung video. Apa yang boleh disimpulkan oleh saya ialah perniagaan Puan Zeti boleh dikatakan mempunyai kekuatannya yang tersendiri dan membuatkan produknya sedikit lain daripada yang lain jika hendak dibandingkan dengan pengusaha yang lain. Ini membuatkan saya percaya bahawa perniagaan Puan Zeti layak untuk mendapat pembiayaan sebanyak RM5,000 daripada pihak Tekun Nasional demi membantu Puan Zeti memajukan dengan lebih lagi perniagaannya. Hal ini demikian kerana saya yakin bahawa perniagaan Puan Zeti boleh berkembang dengan lebih jauh sekiranya Puan Zeti mengambil serius tentang kaedah pemasaran 7P dalam perniagaan beliau untuk pada masa akan datang. Sekian, itu sahaja ulasan saya tentang biskut brownies daripada perniagaan Odell di bawah Puan Zeti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.